Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, pertama saya minta maaf, saya punya suara sound tak apa bagus. Saya tak demam. Katalah syafakallah. Saya demam tapi dah kita janji 10 hari bulan. Dan kita ada komitmen dengan bila kita janji sewa dewan tak datang, poster keluar, saya fly juga datang. Tuan-tuan, pasal banyak hari, tuan-tuan tolong doa bagi sembuh insya-Allah. Bab yang berikutnya, Babu Isra'il jalisi li hadithi jalisihi alladhi laysa biharam wastinsatil alimi wal wa'idi hadiri majlisihi. Bab Isra'ul jalis li hadisi jalisihi alladhi laysa biharam. Isra', orang utara kata Isra' ni bahasa dia rembang dengar. Bila kita berikan tumpuan untuk mendengar, kita panggil Isra'. Apabila kita menyuruh, kita berikan perhatian kepada orang yang berada di samping kita untuk kita dengar perkataan dia. Jalis ni orang yang kita duduk dengannya. Bab kita memberikan perhatian, bukan perhatian pendengaran, supaya kita beri perhatian. Perkataan perhatian dalam bahasa Melayu macam tengok, pasal apa? Kita perhatikan kan. Tapi perkataan berhati mungkin maksud bagi tumpuan, beri tumpuan. Beri tumpuan di sudut pendengaran, pay attention. Kita bagi pendengaran kepada al-jalis li jalisihi. Orang al-jalis, orang yang kita duduk dengannya dalam perkara yang tidak haram. Maksudnya kita kata, kita bagi perhatian dengar apa yang orang cakap. Ini adalah benda yang diajar. Dan ini adalah benda yang saya nak sebut antara contoh teladan yang baik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta benda yang salah, kadang-kadang Nabi bagi peluang untuk musuh dia cakap. Nabi dia sabar dalam benda tu. Salah seorang pembesar Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah orang pembesar Quraisy, pandai syair, pandai bahasa Arab, pandai macam-macam. Dia offer kepada Quraisy untuk datang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Quraisy duk mesyuarat kata susah dengan Muhammad ni. Dia duk sambung juga dakwah dia. Kita tak bagi tauliah pun dia jalan. Kita tak ni pun dia jalan macam biasa. So kita lagi macam-macam cadangan. Oleh kerana Utbah bin Rabi'ah
orang yang paling pandai, paling fasih bahasa Arab. Dia offer kepada orang Quraisy supaya pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebut dengan perkataan yang elok, yang tersusun kepada Nabi. Banyak benda yang dia kata. Antara perkara yang dia kata kepada Nabi, dia kata, ya ibna akhi, in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna akthara minna malan, wa in kunta turidu bima ji'ta bihi syarfan sawwadnaka alaina, wa in kunta turidu bima ji'ta bihi mulkan mallaknaka alaina. Dan banyak lagi benda yang disebut kepada Nabi. Dia kata, wahai anak saudaraku, jika sekiranya dakwah yang kau bawa ini, kau mau dengannya harta, jama'na laka amwalana hatta takuna akthara minna malan, kami akan himpunkan untuk kau harta kami sehingga engkau jadi orang yang paling banyak harta dibandingkan kami. Jika dakwah yang kau bawa ini kerana engkau ingin menjadi pemimpin, sawwadnaka alaina, kami lantik kau menjadi pemimpin kami. Jika dakwah yang kau bawa ini kerana kau ingin menjadi raja, malaknaka alaina, kami jadikan engkau raja kami. Dan jika dakwah yang kau bawa ini kerana engkau diganggu oleh satu gangguan, yakni macam kau diganggu oleh syaitan dan kau tak boleh nak halau, kami akan cari bomoh yang paling baik yang boleh halau syaitan itu daripada ganggu kau. Dan macam-macam. Dia tawar wanita, dia tawar semua. Nabi dengar, Nabi tak kata apa ke dia. Sehingga apabila habis dia bercakap, Nabi tengok dia diam. Nabi kata, aqad faraghta ya Abul Walid. Nabi kata, adakah engkau telah habis cakap wahai Abul Walid? Nabi tanya, habis adakah? Walaupun mungkin kita dengar, kalau kita alah tak payah cakap, aku tak mau dengar, Tak. Nabi okey cakap. Giliran kau. Habis dia cakap, Nabi tanya lagi, aqad faraghta ya Abul Walid. Adakah kau telah habis cakap wahai Abul Walid? Abul Walid ni gelaran kepada Utbah bin Rabi'ah, kepala pembesar Quraisy. Dia kata, ya, aku dah habis. Kemudian Nabi SAW baca, Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun, sehingga ke akhir surah, sehingga kepada ayat Nabi baca, wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Dia dengar ayat Quran, Nabi baca, Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Dia orang pakar bahasa. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Ni Quran. Semua huruf-huruf, dia panggil huruf-huruf awal dalam Quran. Alif Lam Mim, Hamim. Selepas huruf-huruf ini, biasanya dia akan sentuh tentang Quran. Yasin wal Quranul Hakim. Alif Lam Mim. Lagi? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ni huruf-huruf muqatta'ah ni, huruf-huruf potongan-potongan huruf ni, dia akan merujuk pada Quran. Seakan-akan sebahagian para ulama tafsir menyebut Allah Ta'ala challenge, seakan-akan ini adalah satu bahan mentah huruf. Kalau kamu mampu buat Quran, silakan. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim, diturunkan daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Sehingga Nabi baca ayat, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam dan siang, bulan dan matahari. Jangan kamu sujud pada bulan dan matahari, hendaklah kamu sujud pada Allah. Potongan ayat Quran yang sungguh cantik itu telah, kerana ayat itu ayat sajdah, Nabi sujud dan dia juga turut sujud bersama dengan Nabi secara spontan. Lalu timbul cerita kata dia telah menganut Islam. Sebenarnya tak. Habis dia cakap, Nabi baca, Nabi bangun, dia diam, dia bangkit, dia balik pada Quraisy. Quraisy duk tengok, Quraisy tunggu apa keputusan orang paling pandai Quraisy. Mereka tengok daripada jauh, mereka kata, qad atakum bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bih. Dia telah datang kepada kamu dengan wajah yang bukan masa dia pergi tadi. Lain dah muka orang tua ni dah. Dia datang, dia kata, wahai Quraisy. Panjang, saya kutub sebut dalam Taswirul Fanni. Panjang cerita ni, tapi saya nak ringkaskan, bukan tajuk kita. Saya saja nak sentuh sikit. Dia kata, wahai Quraisy, aku paling pandai bahasa syair di kalangan kamu. Paling tahu tentang jampi-jampi Arab di kalangan kamu. Apa yang Muhammad baca bukan sihir, bukan syair, bukan jampi, bukan syaitan. Wahai Quraisy, biarlah dia dengan urusannya. Kalau dia menang, kamu juga untung. Kalau dia kalah, biarlah dia punya masalah. Kemudian geng abu-abu ni, Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng ni kata, Abul Walid, kau tak sedar ke diri ke? Kau bukan pemimpin Quraisy. Bila mereka naikkan balik semangat dia pun semua, dia pun dah tarik balik. Okeylah, dia kata, okeylah, kita lawan. Tapi dia sedar bahawasanya Nabi benar. Saya bukan nak cerita tentang dia, tapi saya nak cerita perkataan Nabi, aqad farraghta ya Abul Walid. Adakah kau selesai bercakap, wahai Abul Walid? Suatu benda yang baik agama ini ialah dia memberi peluang orang lain berhujah dan kemudian dia menjawab hujah. Yang selalu saya sebut, Quran kata, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan hujah kamu jika kamu orang yang benar. Allah tahu kafir Quraisy, kafir seluruh dunia ini tidak benar. Pun begitu Tuhan kata, datangkan hujah jika kamu orang yang benar. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kamu syak tak ada apa yang kamu datangkan, kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, datangkan satu surah yang seumpamanya. Allah bagi peluang. Okey, buat, sila. Ini satu tabiat agama. Hadis Imam Nawawi sebut, kita boleh dengar kepada saudara orang yang nak bercakap dengan kita. Walaupun dia kata kalau bukan benda yang haram. Bukan benda haram ni maksud beberapa perkara. Pertama, walaupun kadang-kadang benda haram, tapi kalau kita dengar sebagai hujah nak jawab, tak apa. Tapi kalau benda tu dia memfitnah orang, dia cerita benda yang bohong, dan kita memang tak jawab, saja duk syok dengan dia, tak boleh lah. Kita tak boleh. Jalis orang yang kita duduk. Sebab tu jalisus salih, kita disuruh mencari jalisus salih, orang yang salih untuk kita duduk dengannya. Di kalangan hamba-hamba Allah, ada orang yang bila kita duduk dengan dia, kita dapat manfaat daripada dia. Ada orang ahli ilm, kita duduk dengan dia, kita dapat manfaat ilmu daripada dia. Ini siapa punya handphone? Dia call saya, tolongkan. Dapat manfaat ilmu daripada dia. Ada orang kita duduk dengan dia, increase iman kita. Iman kita meningkat dengan perkataan-perkataan dia yang baik dan dengan seumpamanya. Jalil salih.
Dan kita disuruh mengelakkan jali susu orang yang jahat. Kita duduk dengan dia, semua perbicaraan dia jahat, tak ada ilmu dia. Dia mencarut. Kita yang dulu kita dengar perkataan mencarut, terkejut kita. Tapi bila duduk dengan dia 3 siri, dah biasa kita. Jangan duduk dengan orang macam ni. Ada orang tak bagus. Saya kata orang fasik. Nabi SAW dalam riwayat At-Tabarani hadiri majlis Ansar. Nabi tengok satu majlis, ada satu lelaki kaki maki orang. Maki orang. Nabi kata sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur. Maki orang mukmin fasik dan peranginya kafir. Ada orang memang mulut dia kaki maki, la'an. Kaki maki, kaki laknat orang. Lah ni dia tak dengan kaki, dengan tangan maki. Pasal dia tulis dalam Facebook. Fasik, manusia yang suka maki orang. Tulis je maki orang. Tulis je maki orang. Fasik. Orang fasik ni tak boleh dipakai. Maka orang fasik tak boleh pakai. Sebab tu kita hati-hati dengan orang hak tulis. Ada orang satu tabiat. Saya tengok satu kajian tentang manusia, rakyat Malaysia. Jumpa orang depan sopan, tapi kalau duduk depan Facebook setan. Dia maki orang. Fasik. Dia tak tahu dia fasik. Kaki maki. Dan maki jadi tabiat dia. Dan orang manusia yang... Sebab tu kita disuruh membesarkan keluarga kita dalam keadaan, saya kata, bukan jadi... Kita tak perlu jadi noble family dengan makna orang kaya. Tapi dengan makna kita bangsawan, dengan makna bahasa kita baik. Anak-anak kita tak tahu perkataan-perkataan hudur ni. Bila orang mencarut, dia tanya kita, apa dia kata? Kerana kita ajar perkataan yang baik. Isteri kita tak cakap melainkan perkataan yang baik. Kan? Siapa buat cerita, dan isteri pun sama dah kan. Laki pun sama. Ada orang buat cerita dongeng lah. Dia kata ada suatu isteri rajin beleti. Macam-macam kata yang tak tahan suami dia. Satu suami dia ambil pergi dalam telaga ada jin. Satu hari suami tengok jin tu lompat lari. Dia kata pergi lah. Aku tak tahan ada orang beleti ke dalam. Insan munsif. Kita bila kita manusia ada perkataan, Nabi juga kata innama ana bashar aghdab kama yaghdabul bashar, kan, arda kama yardal bashar. Aku manusia, aku marah macam orang marah, aku redha macam orang redha. Tapi bukan, kadang-kadang ada terlepas perkataan. Hatta Nabi pernah mendoakan pada satu budak dengan satu perkataan, dan kemudian Nabi SAW kata Nabi jadikan itu sadaqatan wa zakatan wa sadaqatan, sedekah dan zakat kepadanya. Tapi bukan selalu orang keluar mulut dia maki, keluar cakap maki. Kita duduk dengan dia memang dia kaki maki. Fasik, jalis, dan orang saleh. Saya teringat bila perkataan jalis, Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia dah masuk penjara, dia uzur, dia duduk berzikir seorang-seorang, dia tak bersandar. Anak dia kata pada dia, wahai ayah, kenapa ayah tak berehat, bersandar ketika ayah nak berzikir? Kan ayah tak larat tu. Dia kata, aku malu. Sebab dalam hadis dia kata, Allah sebut, ana jalisun man zakarani. Aku ini orang teman yang duduk bagi orang yang mengingatiku. Tak kalah kalau teman itu duduk, aku ini bersandar. Halus. Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Wastinsatul alim wal wa'iz hadiril majlisihi. Dan orang alim atau orang yang memberi nasihat, istinsat maksudnya suruh diam. Tuan-tuan tolong diam, tuan-tuan tolong diam. Dia nak cerita, benda ni boleh dibuat. Artinya kalau kita nak cakap benda baik, orang duk bising, tuan-tuan tolong diam sekejap.
sunnah. Dapat pahala. Buntung juga orang cakap ni. Tapi orang cakap pun ramai juga masuk neraka. Kan? Na'udzubillah. Okey. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' istansitin nas thumma qala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Muttafaqun alaih. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya, kata kepadaku Rasulullah ataupun bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku semasa hajjatul wada', haji penghabisan. Nabi buat haji sekali ni je lah. Bukan haji tu tak boleh buat dua kali. Tapi itulah satu-satunya kesempatan yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Nabi buat haji, ahli-ahli siar meriwayatkan sekitar lebih daripada 100,000 orang hadir untuk menunaikan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai riwayat tentang jumlah mereka. Tuan-tuan, dulu tak ada pengumuman. Nabi nak keluar daripada Madinah, berita tersebar Nabi nak pergi buat haji. Tak ada Nabi buat pengumuman, kata tahun ni saya akan pergi menunaikan haji. Jadi media pun buat perhatian. Kerana kita dah hampir dengan pilihan raya. Tapi tak. Dia Nabi SAW nak pergi haji dan berita tu disampai. Kabilah-kabilah perdagangan mereka berjalan, lalu menjadi buah mulut daripada satu tempat ke satu tempat. Orang Islam dah ramai, sudah ada di Yaman, sudah ada di banyak orang di padang pasir dan seumpamanya. Bila Nabi keluar bergerak, Nabi sebut, manusia nak tengok Nabi. Ayuhan nas khuzu anni manasikakum. Wahai manusia, kamu ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Mata Nabi dan para sahabat melihat daripada segenap penjuru adanya pergerakan manusia yang datang menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Mekah, menuju ke Arafah, menuju ke Mina. Daripada satu agama yang bermula dengan seorang insan bersama dengan isterinya dan orang yang terdekat dan sahabatnya, yang diusir dan dihalau, yang pada hari mereka dibuang, dihalau keluar daripada Mekah, mereka tidak tahu nasib untung rugi apa yang akan terjadi kepada Muhammad. Pada hari orang Islam terpaksa keluar, pada hari dibunuhnya Sumayyah, pada hari dibunuhnya Ammar, dibunuhnya Yasir, disiksanya Ammar, diletak batu yang berat di atas dada Bilal. Siapa sangka agama ini akhirnya akan kembali dengan penuh kekuatan. Pada hari orang Islam terpaksa keluar daripada Mekah, berlindung di negeri yang jauh seperti Habsyah, membawa nasib diri dan agama. Ketika Nabi keluar daripada Mekah menuju ke Madinah dalam keadaan bersembunyi, pada bulan Rabiul Awal, bukan Muharram, pada bulan Rabiul Awal, dan sampai pada 8 Rabiul Awal, Nabi SAW, ketika Suraqah bin Malik kejar Nabi dan kaki kudanya tenggelam di dalam pasir, dan Nabi memberikan jaminan kepadanya. Masa itu dia tak mengasuh Islam. Dia mengejar Nabi kerana dia ingin mengambil upah daripada Quraisy untuk membawa pulang Muhammad, saya hidup ataupun mati. Nabi bagi tahu bahawasanya satu hari dia akan memakai gelang Maharaja Parsi. Gelang Maharaja Parsi, seorang Nabi yang dibuang oleh kaumnya menjanjikan kepada Suraqah gelang Maharaja Parsi.
Parsi yang merupakan kerajaan yang kuat ketika itu, yang menguasai dunia. Sedangkan yang menjanjikan gelang Maharaja Parsi ialah seorang insan yang dibuang daripada kampung halaman. Quraisy kata Muhammad janji gelang Maharaja Parsi. Pada hari dikepung pada peperangan Khandaq. Hari ini nak makan pun tak ada, kata munafik, golongan munafik. Parsi apa? Nabi pergi, Nabi berpindah, membina kerajaan. Kerajaan Nabi lebih kecil daripada Shah Alam, lebih kecil daripada bandar Shah Alam. Kerajaan yang Nabi bina dikepung. Tapi 10 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, datang semula untuk mengambil, menawan kota Mekah dengan penuh kekuatan. Dan pada akhir hayatnya, Nabi datang ke Mekah untuk menunaikan haji yang penghabisan. Pada saat pengikut Nabi dibunuh, siapa sangka Nabi akan berdiri di hadapan puluhan ribu manusia untuk mendengar wasiatnya yang terakhir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan dakwah. Kemudian dakwah itu terus menang. Pada zaman Umar bin Khattab, Parsi dijatuhkan. Suraqah dipanggil oleh Umar, diberikan gelang Maharaja Parsi, dan Suraqah menyatakan, inilah gelang yang dijanjikan oleh Muhammad, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam berkumpul pada Hajjatul Wada. Nabi melihat mereka. Penglihatan yang terakhir pada jumlah yang paling besar, bahawa tanda dakwah yang telah dibuang dan diusir akhirnya menang. Saudara dan saudari sekalian, untuk orang-orang muda, pada hari kita memulakan dakwah, kita tak tahu kita menang ataupun kalah. Dan ramai orang-orang yang memulakan dakwah pada hari awalnya kelihatan mereka kalah. Pun tidak ada masalah jika kita kalah. Nabi SAW menyebut tentang hari akhirat. Ada Nabi ma'ahu nafar, sekumpulan orang. Wa nabiyyu ma'ahu rajulan, dan Nabi bersama dengannya 2 orang pengikut. Wa nabiyyu ma'ahu rajul, dan Nabi yang hanya ada seorang pengikut. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan Nabi yang tidak ada seorang pun bersama dengannya pada hari kiamat. Kerana tidak ada siapa yang mengikut dakwah. Tetapi yang benar tetap benar. Pulang kepada Allah dengan keadaan telah menunaikan tanggungjawab dakwah itu. Ramai orang apabila bercakap tentang dakwah, dia akan kata, kami mulakan sikit, orang telah fitnah kami. Orang telah, bukan fitnah, orang telah membunuh para Nabi. Tidak ada dakwah yang dihampa dengan pemamit dadi merah, yang sentiasa orang mengharapkan untuk kita dipuji kerana memulakan dakwah. Sesiapa yang memulakan dakwah ini dengan menyatakan, saya tak mau dengar orang kritik saya, dia jangan memulakan dakwah. Hatta penyanyi yang nak menghiburkan orang pun dikutuk suaranya. Ini kan dakwah yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Sebahagian manusia pergi mati di dalam penjara seperti saya sebut. Imam Ahmad mati dalam keadaan dihina penuh kota Baghdad, disebat di atas kaldai, disebat oleh pemerintah, diisytiharkan sesat oleh kerajaan Abbasiyah yang dianggap salah satu dinasti kerajaan Islam. Tapi hari ini orang sebut Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hanifah disebat, Imam Malik tercabut baunya. Mereka bukan disebat oleh kufar, mereka disebat oleh pemerintah Muslim
Dan qadi yang menjatuhkannya qadi yang dianggap sebahagian daripada para ulama. Ibnu Taimiyah dipenjara di dalam qal'ah kerana hanya sedikit fatwa talak 3 jatuh 1. Fatwa talak 3, kau nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Penjarakan hamba Allah tu. 2 tahun mati dalam penjara. Hari ini orang menulis beratus ribu orang mendapat PhD, master kerana menulis tentang Ibn Taimiyah, kitabnya. Dan kebanyakan negara Arab memakai fatwanya talak 3 jatuh 1. Di Malaysia boleh pakai. Tak apalah masalah khilaf fiqh, tapi tak sampai orang nak dihukum. Tetapi hari-hari orang memulakan dakwah, mereka menghadapi cabaran, mereka difitnah. Itulah adat resam dakwah. Dan Allah memberikan kemenangan kepada sesiapa yang dikehendaki. Ramai orang mati terbuang, tapi akhirnya dia dikenang dan terbilang. Kita memulakan dakwah ini, kita tidak memulakannya, kita memulakan untuk diri kita. Kita menyambung rangkaian dakwah ini, dan sentiasa akan ada orang yang akan menyambung dakwah ini. Sama ada kita melakukan kerja dakwah ataupun kita tak mau melakukan kerja dakwah, tetap akan ada orang yang berdakwah, menegakkan kebenaran tanpa sebarang kepentingan. Dan Allah memilih sebahagian manusia untuk ditabalkan, menjadi mujahidnya pada jalan menyebarkan kebenaran ini. Dan semua orang ini terpaksa membayar harga. Jika tidak, pada tubuhnya dia difitnah, pada maruahnya, pada hartanya dan seumpamanya. Apabila berbicara tentang dakwah, tentang hijrah, ia bukan soal hijrah pegang gendang dan menyanyi nasyid. Ia soal manusia yang terpaksa berpindah kerana menanggung bebanan dakwah, bukan berpindah kerana nak cari jawatan yang lebih baik. Itu makna yang selalu kita silap di dalam memberikan tafsiran. Kata dia, summa qal istansitin nas, Nabi diamkan, diam, disuruh manusia diam. Summa qal la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu kembali kafir selepas daripada aku. Sebahagian kamu akan memukul sebahagian, leher sebahagian yang lain. Dia sebenarnya hadis ni panjang, saya ringkaskan. Saya sebut slownya. Nabi kumpul orang ramai, Nabi tanya, atadruna ayy yaumin hadha? Nabi tanya, wahai orang ramai, kamu tahu tak hari ni hari apa? Qulna, sahabat semua kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang baik mengetahui. Sahabat ni Masya Allah kan. Kalau kita hari pun lupa dah kan. Kata sahabat, fasakat hatta zananna annahu sayusammi bighairi ismihi. Nabi pun diam, tengok orang tak jawab, sehingga kami sangka Nabi nak beri nama dengan nama yang lain. Kau ada nama lain ke hari itu? Kemudian Nabi kata, alaysa yaumun nahr? Tidakkah hari ini hari korban? Sahabat kata, bala, ya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kata, ayu syahrin hadha? Ni bulan apa? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi diam. Kami pun sangka dia nak bagi nama yang lain. Kemudian Nabi SAW kata, alaysa Zulhijjah? Alaysa Zulhijjah? Tidakkah ini bulan Zulhijjah? Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi kata,
Ayu balad hadha? Ayu baladin hadha? Negeri apa kita ni? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sahabat kata, kami sangka dia nak letak nama negeri lain. Kata Nabi, alaysat al-baldatul haram, tidakkah ini negeri haram, yakni tanah haram? Sahabat kata, bala wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Kemudian tengok Nabi nak bagi mereka beri perhatian. Kemudian Nabi kata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu, tubuh badan kamu haram seperti mana haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Maksudnya darah orang Islam tak boleh ditumpahkan. Harta orang Islam tak boleh diambil. Maruah orang Islam tak boleh dijatuhkan. Dan tubuh mereka tidak boleh disentuh secara zalim. Nilai haram itu sama dengan haram hari-hari haram, bulan haram dan tanah haram. Ini kita sebut kepada orang yang menyatakan pemerintah boleh buat apa saja kepada rakyat kerana dia ada kuasa dan kita tak boleh petikai. Nabi memberi wasiat, haram disentuh. Kaum muslimin haram disentuh. Kemudian Nabi SAW kata, ala hal ballagt, tidakkah aku ini telah menyampaikan? Sahabat menyatakan, Allahumma na'am, ya wahai Rasul, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Nabi kata, fal yuballighish syahid al-ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tak hadir. Farubba muballaghin aw'a min sami', boleh jadi orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang mendengar. Ada apa makna? Pertama, orang yang dengar hadis Nabi sampaikan kepada yang tak dengar. Kedua, boleh jadi orang yang mendengar tak dengar sendiri daripada Nabi, tapi dengar melalui orang yang sampaikan. Dia lebih faham daripada orang yang dengar sendiri. Ini menyebabkan para ulama menyatakan boleh jadi ada tabi'in yang lebih faham dari sahabat. Tidak mustahil Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad lebih faham daripada sebahagian sahabat Nabi. Di sudut afdal persahabatan, ya dapat kat sahabat, fadilat sahabat. Tetapi di sudut faham, Allah Ta'ala bagi faham kadang-kadang tak sama. Tak mustahil anak murid lebih faham daripada guru. Kita tak boleh kata, alah tu anak murid aku je. Ya ke? Alah cakap banyak anak murid aku. Bila dia masa sekolah rendah aku ajak dia matematik. Yalah yang tu matematik, tapi sekarang ilmu hadis kan lain. Tak mustahil. Fala'alla farubba muballighin aw amin sami'. Boleh jadi yang disampaikan itu lebih faham daripada yang mendengar. Kemudian barulah Nabi kata, la tarji'u. Tengok hadis ni. La tarji'u ba'di kuffar. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ni hadis ni potongan daripada dia. Tu yang baca hadis tu. Jangan kamu kembali kafir setelah aku wafat. Sebahagian kamu akan memukul leher sebahagian yang lain, ataupun akan memancung leher sebahagian yang lain. Ulama-ulama memberi tafsiran beberapa makna pada hadis ini. Pertama,
Boleh jadi maksudnya jangan kamu jadi kafir balik. Bila Nabi tak ada jadi murtad. Dan ternyata bila Nabi wafat ada orang yang murtad. Nabi wafat ada orang yang murtad. Mereka kata kalau dia Nabi, takkanlah dia wafat. Sebab agama bukan pada jasad itu. Agama pada risalah yang dibawa oleh Nabi. Jika Allah mahu, Allah boleh jadikan Nabi kekal sampai hari ini. Tapi risalah, subhanallah, agama ini dia bukan mewarisi keturunan Nabi dihormati, saya kata. Tapi dia bukan soal tubuh. Bila Nabi wafat, siapa jadi khalifah? Abu Bakar Siddiq. Orang tak tanya, siapa keturunan Nabi? Orang kata, oh tak okey, Habib Abu Bakar sila naik. Kata. Saya bukan petikai, tapi saya baguslah siapa nak jadi Habib. Habib ni kekasih, kan? Kita panggil, perempuan panggil kekasih dia, ya Habibi. Itulah Habib dia. Habib ni, orang kata Habib. Ada satu pian Habib, tu baca syair. Lain. Habib, ini istilah baru lah. Dia main perkenal belah Nusantara. Habib masuk orang yang dikasih. Tak apa, baguslah orang yang dikasih. Dia Habibi, kan? Ya Habibi. Dulu kalau dengar orang Ummu Kalsum kata ya Habibi, dia bukan maksud Habib kita. Dia maksud kekasih lah. Kalau Arab panggil pada perempuan, kalau lelaki kita tak boleh panggil kekasih kita ya Habibi, ya Habibti, ataupun ya Habibati lah, dalam bahasa yang lebih fusah, kan? Ya. Okey. Tak apa. Keluarga Nabi, saya kata kita sayang keluarga Nabi. Tapi dalam nak menentukan kategori, menentukan kebenaran, benar atau salah, dia bukan ukur dengan keluarga. Kalau ikut keluarga, Ali kena jadi khalifah yang pertama, macam Syiah kata. Betul tak? Tapi sahabat tak lantik Ali. Sahabat cadang siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq naik. Pada zaman dia orang murtad. Maka kata tak kalah Muhammad ini, kalau Rasul dia boleh mati. Ada orang yang dia fikir macam tu. Tok guru dia mati, dia duduk kata tak mati, batang pisang. Nak buat apa? Dia kata tak. Idea yang sama. Takkan dia boleh wafat? Dia Nabi. Abu Bakar masuk tengok Nabi. Dia keluar, dia tengok orang ramai. Dia kata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Akidah yang jelas. Orang Islam tak sembah Muhammad. Orang Islam tak kata, wahai Muhammad, sembuhkan penyakit saya. Orang Islam tak kata. Orang Islam tak nasyid benda macam tu. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, sembuhkan saya. Orang tak nasyid. Itu syirik. Orang kata, ya Allah, kalau nak kata wahai Syekh Abdul Qadir Jalani sembuhkan penyakit saya, lebih baik kata Jesus. Itu Nabi Isa. Dia Nabi. Orang tak panggil Jesus. Orang tak panggil Muhammad. Orang panggil ya Allah. Sehingga sebahagian orang panggil Tok Syekh dia sebagai ya Ghaus. Ya Ghaus. Wahai pemberi pertolongan. Ingat dia panggil Allah. Dia panggil wali dia. Orang Islam bila terdesak, amman yujibul mudtarra idza da'an.
Siapakah yang dapat menyahut doa orang yang kesusahan apabila dia berdoa? Allah. Tapi ada orang bila kesusahan, dia teringat ni makam wali, dia nak pergi. Manusia yang rosak akidah. Allah, Quran bagi tahu hanya Allah yang dapat menyahut doa. Itu bukan saya minta derma, nak bayar dewan. Oleh kerana itu, inilah akidah Islam. Abu Bakar Siddiq terpaksa hadapi orang murtad pada zaman itu. Quran sebut tentang orang murtad. Quran kata, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, Allah datangkan dengan satu kaum yang Allah cinta pada mereka, mereka cintakan Allah. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Rendah diri dengan orang mukmin, tunjukkan kekuatan dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Berjihad pada jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ini ciri dia, orang yang nak menghadapi orang murtad. Abu Bakar lawan. Siapa baca buku An-Nadwi, tulis satu buku risalah kecil, dia tulis Riddah la Abu Bakrin laha. Riddah yang tidak ada Abu Bakar untuk menghadapinya. Riddah zaman kita. Sebahagian ulama hadis syurah kata maksud kufar ni jadi murtad. Sebahagian kata maksud Nabi kata jangan jadi kufar ni, jangan tuduh orang Islam kafir. Sebab ada ayat kata kamu akan memancung leher sebahagian kamu. Seperti Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Seperti Ahbash di Lubnan, dan ada apa dia, mangkuk-mangkuk di dalam negara ni, yang mengkafirkan orang lain yang lain pada mazhab Syafi'i je, sesat. Lain daripada Asy'ariyah je, sesat. Dalam ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Salafiyah, semua mereka itu dalam daerah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nak kira orang menyesatkan orang, menghukum sesat, semua orang dihukum sesat oleh orang. Imam Syafi'i dituduh sebagai Syiah pada zamannya. Imam Ahmad dituduh syirik. Dan banyak imam-imam yang dituduh dengan berbagai tuduhan. Dan yang tuduh tu pun bukan sembarangan. Sebab itu maka agama mengajar insaf. Jangan cepat hukum manusia. Kata saya tak setuju, pendapat yang sama, pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif, pendapat yang salah. Tapi nak simpulkan manusia menjadi kafir, tidak semudah itu. Manusia yang tersasul tidak menjadi kafir. Dalam hadis, Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat. Allah kata Allah suka. Nabi kata Allah suka lebih daripada suka satu orang lelaki yang pergi ke padang pasir, hilang kenderaan dia. Tuan-tuan kalau pergi padang pasir, hilang kenderaan, kita tak tahu nak pergi mana. Padang pasir ni bukan padang bola. Dia bagaikan lautan, kita nak tahu nak pergi ke mana. Saat ni ada gunung pasir kat sini, bukit pasir dia ubah-ubah angin. Tunggu waktu nak mati ya. Seluas lautan. Bila kenderaan dia hilang, dengan kuda-kuda dia sekali hilang makanan, dia sandar tunggu waktu mati. Nak berjalan tak badan. Tengah-tengah dia duduk sandar tunggu. Habislah aku. Buka mata pas jaga. Mari balik kenderaan dia. Hadis Nabi kata. Kenderaan dia tu datang balik dengan makanan sekali ya. Dia punyalah suka. Dia kata Allahumma ana rabbuka wa anta abdi. Allahumma ana rabbuk wa anta Allahumma ana rabbuk wa anta abdi.
Dalam riwayat, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Bukan dia nak kata syok telajak cakap silap. Nabi kata Allah suka dengan taubat hamba lebih daripada dia ni lagi. Orang kalau silap pun setakat tersasul dia dengan Tuhan pergi kata hamba ni seronok syok lebih lah. Nabi kata Allah lebih suka daripada ni lagi. Ulama-ulama istinbat kata ini menunjukkan kalau orang tersasul tidak menjadi kafir. Janganlah kita kerana orang silap sikit dia tengok Allah ulang, hang kapiang kerana hang kata Allah tu ulang. Dia terkejut kan, ulang, dia kata Allah ulang. Agama. Sebab itu maka bila kita nak rumuskan menjadi kufur, kafir, ini satu benda yang besar. La yarmi rajulun rajulan bil kufri au bil fusq illa irtadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Seorang tidak menuduh lelaki lain sebagai kafir atau fasik, melainkan balik kepada dia jika tuan orang yang dia tuduh itu tidak demikian. Maka sebahagian para ulama kata maksud dia yang ini. Bila kita tuduh orang lain kafir, maka kita halalkan darahnya. Maka Khawarij telah berperang dengan orang Islam, berperang dengan Ali bin Abi Talib, membunuh sebahagian orang Islam atas takwilan mereka menjadi kafir kerana tidak menyokong pemikiran Khawarij. Ini maksud kepada hadis ini, Nabi kita jangan kamu kembali murtad setelah aku wafat dengan dua maksud tadi. Dan ada beberapa lagi Imam Nawawi sebut sampai 5-6 penelitian dia, dan saya sebut hanya dua ringkasan itu. Wallahu taala alam. Boleh terangkan maksud sunnah al-muwadhalah? Sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tak tinggal. Dan ada sunnah yang dia buat sekali-sekala dan kadang-kadang dia tinggal. Maka kita kena sebab tu kadang-kadang ada orang macam witir Nabi tidak tinggal. Macam solat sebelum fajar Nabi tidak tinggal. Kan? Dan ada kadang-kadang amalan-amalan tertentu yang Nabi buat, sahabat tengok umpamanya duha dia buat. Tapi ada juga macam Aisyah kata dia tak pernah tengok Nabi buat duha. Sebab tu sebagian riwayat kata bahawasanya Nabi sahabat bantah tentang duha. Tapi Abu Hurairah kata Nabi buat sebab mereka tak tengok Nabi buat. Kan? Mereka tak buat. So menunjukkan Nabi bukan buat dalam semua keadaan. Maka kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tinggal kerana ada masa Nabi buat dan masa Nabi tinggal. Saya berjiran dengan India. India ni negara ke apa? Negara India. Kita bukan berjiran dengan India, kita dengan Indonesia dan tapi tak apa, dia berjiran dengan India. Tak apa, saya faham sekejap. Dia tulis ni hebat sangat, saya tak boleh nak baca. Bila tiba hari raya, beliau dan keluarga datang ke rumah saya makan makanan yang dihidangkan. Namun bila tiba di Bali, saya agak kekok untuk hadir jemputan beliau. Apabila mengingati jamuan yang disediakan halal atau sebaliknya. Beliau cuba yakinkan ayam yang disediakan dibeli daripada peniaga Islam. Mohon pandangan Dr. Majah, bagaimana meraihkan jiran bukan Muslim apatah lagi melibatkan makanan sediakan. Macam ni saya dah sebut benda ni. Tuan-tuan, ada dua pandangan. Tuan-tuan kena dengar benda ni clear elok-elok. Ada dua sisi pandang dalam kes ni. Perayaan orang kafir. Pada satu sudut kita tengok perayaan orang kafir ini macam ada unsur, bukan macam ada unsur agama. Dia meraihkan agama dia. Satu sudut. Yakni dia merayakan kepercayaan dan i'tiqadnya. Pada satu sudut lain kadang-kadang dia tak meraihkan, dia bukan pentingkan i'tiqad dia satu culture dia. Dia bergembira pada hari berkenaan dan tak banyak associate dengan soal akidah dia.
sebahagian para ulama ketika orang Islam mereka mengambil kebanyakan kitab fiqh dulu selalu sebut perayaan ni perayaan Yahudi dan Kristian. Pasal perayaan ini sangat very rooted dengan agama. Dia sangat kait dengan agama. Jadi mereka rayakan benda tu dalam bentuk agama. So ulama melarang orang Islam untuk celebrate sekali. Kerana macam kita merayakan agama. Maka qaul-qaul daripada Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim dan ulama-ulama zaman dahulu yang duduk dalam masyarakat ni nampak macam keras dalam benda ni. Qaul-qaul ini diambil, fatwa ini diambil oleh negeri-negeri yang tidak ada non-Muslim. Macam Saudi. Ulama dia keluar fatwa yang agak keras. Siapa yang bagi greeting ke, bagi apa, terlibat dengan akidah ni, boleh jatuh kufur dan seumpamanya. Dan mereka tak ada pengalaman bagaimana benda tu. Mereka rasa macam kalau awak kata selamat hari raya kepada kaum Hindu, bererti awak membenarkan kepercayaan syirik dan kufur. Maka kalau tuan-tuan baca fatwa daripada Saudi, Ibn Baz dengan Utsaimin dan seumpamanya, tuan-tuan akan dapati aliran yang seperti ini. Pun tak salah, dia faham pada culture dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok negeri yang lain, yang mana ada orang non-Muslim ataupun terutama negeri yang Muslim minority, seperti di Europe, ulama-ulama di sana seperti Majlis Fatwa Eropah, mereka terpaksa melihat pada dimensi yang lain. Bila pada hari raya orang bukan Muslim ucapkan selamat hari raya dengan penuh penghormatan kepada orang Islam, adakah salah untuk orang Islam mengucapkan balik pada hari raya dia, bukan kerana mengiktiraf agama dia, tetapi kerana mengiktiraf penghormatan yang dia berikan pada hari dia bergembira makan-makan. Terutama hari ini, kalau Christmas, majoriti orang Europe mereka tak percaya Tuhan, bukan Jesus saja, Tuhan pun mereka tak percaya, tapi they still celebrating Christmas. Sebab ini culture, ini budaya. Hari mereka bergembira, at least mereka boleh makan ayam Turki besar tu. Thanksgiving pun macam tu juga kan. Okey, maka bila dia kata selamat hari raya, ataupun dia kata dia bagi greeting kita pada hari raya, boleh tak kita reply balik kat dia pada hari raya dia, dengan kita tak mention any perkataan yang membawa kepada kekufuran. Just kita nak bagi ucapan untuk dia celebrate hari raya dia. Ulama-ulama di Europe melihat pada nas Quran, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu diucapkan dengan satu tahiyah, satu ucapan penghormatan, maka hendaklah kamu jawab yang setanding dengan yang lebih baik daripadanya ataupun yang setanding dengannya. Ibnu Abbas kata, kalau Firaun bagi salam ke aku pun aku jawab. Maksud kalau orang dah bagi hormat kat kita, adakah tak pada terutama pada masuk Islam dituduh teroris, tidak mesra, tak suka dengan anti sosial dan seumpamanya, tiba-tiba diucap jiran kita selamat hari raya, mai hari raya dia, hari ni saya hari raya, kau pergilah, ni semua syirik. Adakah itu masa yang terbaik, ataupun at least kita say something that
rasa adanya hubungan neighborhood, kejiranan ataupun sebagai kawan. Saya prefer pandangan dalam konteks masyarakat Malaysia. Saya prefer yang Europe punya pandangan. Kita jangan sebut apa-apa statement yang menyokong. Oh, moga Tuhan murugum anda. Apa, janganlah. Itu lebih kita pula lah. Lebih lajak dia pun tak tahu murugum mana satu. Janganlah. Kita kata selamat hari raya. Dia faham. This is our culture. Kitanya kita bagi greeting. Selamat hari raya Rami. Okey, dia pun selamat hari raya. Dia tahulah. Bukan dia tahu bukan hari raya haji. Hari raya dia lah. Kan? At least dia tahu bahawasanya kita tahu how to respect orang lain. Kalau tanya saya kata okey. Kalau dia bagi makan kita, tapi elakkan apa-apa upacara keugamaan. Tapi kalau lepas tu dia jiran, mungkin hari tu berkenaan, the exact day yang dia raya tak payah, kita pergi sehari selepas tu, supaya tak hari yang sama. Kita dalam melawat atas jiran. Kalau terpaksa lah, dia jemput, kita pergi makan atas jiran. Kalau dia ada hidang makanan yang tak halal, kita tak payah makan lah, kan? Tapi kalau muruku halal kot. Apa belajar? Saya dulu belajar di Jordan. Di Jordan ada ikan, dia potong besar-besar ni. Ikan tu daripada Brazil. Beku lah, ais. Dia aman, ikan payah dapat masa tu. Tapi dia tulis di plastik ikan tu, madbuhatun bi tariqatil islamiyah. Ikan ini disembelih menurut cara Islam. Okey. Kalau tak di atas kejiranan, tapi dengan misi dua. Pertama, untuk jaga nama Islam. Kedua, mungkin untuk bagi mesej dakwah pada dia. Bukan setakat tu, supaya nak jaga nama Islam lah, kejiranan, penghormatan. Agama ni hormat. Macam saya kata dalam riwayat Abu Daud, jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun. Orang kata ya Rasulullah, alaisa Yahudiyah. Nabi kata, ya Rasulullah, innahu Yahudiyah. Wahai Rasulullah, tu jenazah Yahudi. Nabi kata, alaisa nafsan, tidakkah dia juga nyawa? So kita respect lah secara umum manusia ni. Dengan kita tak payahlah sebut nama Tuhan dia, dan kita sebut sama hari raya. Itu pandangan saya. Jangan mengkapirkan saya pula. Wajarkah saya menghilangkan diri setiap kali menerima jemputan? Kalau balik kampung tak apa. Saya kata, pasal apa? Setiap kali dia balik awak tak ada. Saya ingat saya pergi kuil, awak pun pergi. Kenapa solat maghrib, isyak, subuh dikuatkan suara, solat zuhur, asar disenyapkan suara? Pertama jawapan dia, kerana macam tu Nabi buat. Yang tu. Itu adalah jawapan dia, kerana ini ibadah. Oh, mungkin kerana macam-macam anda nak boleh andai, kerana malam lain, siang lain. Nak buat semua tu pun tak boleh juga. Sembahyang Jumaat kuat, sembahyang raya kuat. Jadi dah ada keadaannya. Tetapi solat malam, apabila dikuatkan suara, maka dia lebih mendatangkan kekhusyukan kepada orang yang solat. Macam-macam andaian orang boleh buat, kan? Pun begitu sebahagian para ulama seperti Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, dia berpendapat kalau seorang tu bersemayang bersendirian seorang, dia tidak kuatkan suara dia. Tapi kalau dia berjamaah, dia kuatkan suara dia, walaupun pada solat malam. Akal, hati dan nafsu tidak digunakan, boleh tak? Tujuannya untuk membinasakan jasad supaya kenal Allah. Dahsyat. Kenapa nak binasakan jasad? Jasad
Kalau binasa jasad, memang kita akan kenal Allah, mati. Tapi masa tu tak ada dah amal kebajikan apa antara syurga dengan neraka. Selagi ruh berada dalam jasad, maka kita disuruh beramal. Pun begitu kita tak disuruh beramal sehingga binasa jasad. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Dalam riwayat wa li jasadika 'alaika haqqan. Bagi tubuhmu itu ada hak. Bila Abu Darda, Salman pergi tengok isteri Abu Darda serabut. Siapa ni? Dia kata Abu Darda ni tak mau dunia lah, akhirat. Isteri pun tak bersolek lah. Solek pun bukan dia pandang kita lah, kita. Isteri lah elok kan. Solek pun bukan dia Salman duduk kan dia. Dia suruh makan, dia kata dia puasa. Salman aku tak mau makan melainkan kena makan sekali. Suruh tidur, time tidur dia kata hang tidur, aku nak sembahyang, aku tak mau tidur, kata hampir masuk tidur. Malam kita bangkit sembahyang sekali. Sehingga semua dia buat, Salman sebut inna li nafsika 'alaika, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti li kulli haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada haknya, bagi dirimu ada haknya, bagi keluargamu ada haknya. Berikanlah bagi setiap yang berhak itu haknya. Ini agama. Ini agama. Kadang-kadang tadi saya sebutkan, ada orang duk ceramah motivasi. Dia kata Islam suruh kita maaf. Orang buat apa pun maaf. Jangan marah, jangan apa. Saya kata memang Islam suruh maaf, tapi ia bukan compulsory kita mesti tidak membalas. Siapa yang nak maaf, itu satu kebaikan. Siapa yang tak mau maaf, ada hukum qisas dalam Islam. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang memusuhi kamu, balas dengan padanya dengan kadar yang dia musuhi kamu. Kalau kita nak maaf, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Ini agama yang bagi, bukan level iman orang tak sama. Ada orang lagi tak balas, duk ketak-ketak. Sebab itu bila kita nak buat hukum qisas, bunuh balas, kita tanya kepada waliyud dam, wali darah, keluarga yang dibunuh. Kalau dia kata okey, saya maafkan, maaf, tak apa. Kalau dia tak maaf, sambung. Kita kata hang tak baik, tak maaf, esok Tuhan bubuh dalam neraka. Dah. Hak dia yang Quran benarkan. Hak dia. Tapi kalau dia maaf, satu kelebihan dia di sisi Tuhan. Ini agama. Setengah orang dia cuba nak jadikan manusia ni satu level dalam agama. Bawa manusia, anak-anak pergi, budak-budak kadang-kadang semayang pun tak apa nak dekat, pergi camp ibadat, tu dia kena tahajud 12 rakaat, demam. Demam macam tu. Agama tu, sebab tu bila nak buat benda agama, dia ada rasional, kesederhanaan dia. Ada orang datang kepada Nabi, dia tanya Nabi, apa yang Allah perdukan nak semayang, riwayat Muslim. Nabi berkata apa? Semayang 5 kali sehari. Dia kata dia akan buat benda tu la azid wala anqus, tak tambah dan tak kurang. Nabi kata aflaha in sadaqa, dia akan berjaya jika dia benar. Ulama terpaksa bahas, kalau 5 waktu je boleh ya. Kalau tak tambah tak kurang, tak cacatkan semayang tu. Kerana manusia mungkin semayang sunat cukup membalong, tapi mulut jumpa orang senyum, pahala untuk dia. Tengok orang susah, cepat je bagi tu, pahala untuk dia. Bukan satu jalan manusia masuk syurga. Jangan sempitkan agama. Sebab itu bila orang tidak mengetahui tentang keluasan agama, dia memberikan tafsiran kepada agama dengan cara yang salah. Mungkin orang tu tak minat macam kita. Kita kaki minat, apa? Kaki derma, dia duit tak banyak, tak derma. Tapi dia senyum bagus. Kita derma bagus, mulut masam. Tak apa, Tuhan maaf kot, mulut masam tu tangan bagus. Ada orang macam-macam. Maka kita haraplah kita kutip pahala di sana sini. Bukan yang buruk-buruk. Tetapi mudah-mudahan faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia,
dia dalam kehidupan yang bahagia, insya-Allah. Apakah hukumnya memohon doa ataupun ucap selamat dari non-Muslim? Misalnya, doakan saya cepat sihat, wish me luck. Adakah pluralisme agama? Kata awak, tolong doa supaya saya sihat, tapi jangan doa ke Allah, nanti awak kena tangkap. Kan tak apa kata. Kita kata, tuan-tuan, bila manusia dia doa kat siapa? Dia doa kat Tuhan, kat Allah, the supreme God, the necessary being, Tuhan zat yang sebenar. Orang kadang-kadang dia ingat bila orang kafir doa, dia doa kat orang lain. Dia salah kerana dia syirik. Saya kata dia syirik, yang tu dia salah. Tapi bila dia minta, kalau betul-betul orang zalim kat dia, dia tak minta kat Dewa Murugam dia tu. Dia minta apa? Dia doa kepada siapa? Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum wa in kana fajiran, dalam sebahagian wa in kana kafira, riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, takutlah doa orang yang kena zalim, sekalipun dia fajir, fafujuru ala nafsi, kejahatan dia di atas diri dia sendiri. Sebagian riwayat, sekalipun dia kafir. Kalau dia kata, wahai Tuhan, dia buat nanya saya, Tuhan dengar, dia hamba Tuhan, dia punya syirik, dia salah. Itu pun kita tak tahu, mungkin dia syirik kerana tak ada siapa dakwah kat dia. Sebab tu kadang-kadang kalau kita kata, awak doalah sama Tuhan yang sebenar, tak apa. Jangan kata, awak nanti pergi kuih tu doa sama saya, itu tak boleh lah. Kenapa dalam tentera semasa azan duk kawat lagi? Kenapa ustaz kagak tak tegur? Saya bukan ustaz kagak. Dah saya gurau, saya tahu apa maksud dia. Dah saya tahu maksud dia. Gurau. Tak apa, dia boleh kawat. Sebenarnya bila azan kita disunatkan untuk jawab azan. Boleh tak kita bercakap? Boleh. Dalam riwayat Bukhari, dalam Bukhari, Sahih al-Bukhari, dalam kitab al-azan, Bukhari sebut kalam daripada Atha' bin Rabah bahawasanya orang boleh bercakap sebenarnya semasa azan. Tapi jangan tak semayang lah. Kenapa dalam tentera kebanyakan? Pasal buat tentera tak apa, okey. Kebanyakan dalam tentera, kebanyakan orang atasan menggunakan bahan mentah untuk membuat majlis perkahwinan. Adakah dia halal? Siapa pun tak berani nak tegur. Bahan mentah apa? Kalau nak tarang, nak tronor tu bahan mentah lah, tapi kalau bahan hak kerajaan yang bukan hak dia, haram dia gunakan, melainkan dengan peraturan-peraturan yang diizinkan oleh pihak kerajaan. Adakah ada hadis yang menyuruh kita melakukan solat di rumah kecuali solat fardu? Saya juga ada mendengar. Tuan-tuan pergi apa? Boleh lagi ya? Ha? Yang demam cakap boleh lagi, yang tunggu duduk bawah. Saya juga ada mendengar hadis yang apabila selesai solat subuh beriktikaf di masjid, dan apabila naik matahari kerja bla bla bla. Okey. Ada hadis Nabi larang kita daripada wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Nabi suruh kita solat di rumah. So kita bagikan peruntukan salat sunat di rumah. Actually-nya satu orang, setiap orang patut ada macam tempat yang khas di rumah dia yang dia solat.
Macam kadang-kadang tanda tempat tu, sebahagian para fuqaha sebut dia sebagai musalla ataupun masjid rumah ataupun musalla rumah kita. Kita tengok dalam hadis Anas, bila Nabi ziarah sahabat akan tunjuk tempat yang selalu dia semayang, dia suruh Nabi semayang di situ. Sebab dia akan semayang di situ. So rumah kita patutnya ada satu tempat yang khas kita solat di situ. Bukan saat solat sana, anak kencing sini, solat sana pula. Tak salah, tapi tanda kita ihtiram benda besar solat, kan? Maka kita tahu ruang ni ruang solat kita. Bukan tanda bila ruang solat orang nak pergi duduk tak boleh, tapi ruang solat. Bila kita nak solat kita duduk dan kita akan rasa satu feeling. Insya-Allah kita akan tahu bila tempat tu memang tempat kita solat. Bila kita pergi solat tempat tu kita akan rasa kelainan. Kerana kita dah niat tempat ni tempat kita nak solat. Tak percaya tuan-tuan sendiri alami benda ni. Tempat tu memang tempat yang kita spesifikkan untuk kita solat dalam rumah kita. Kita ada appointment berapa minit selepas azan. Ketika azan berkumandang, adakah kita menunggu solat atau appointment? Kalau kita berada dalam masjid, kita tak boleh keluar. Kalau azan dah azan, kita kena tunggu solat. Kerana ada orang keluar, Abu Hurairah kata, wa amma hadza qad asa Abul Qasim. Sesungguhnya orang ini telah menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau kita semayang ni ada tempoh dia. So kalau kita ada appointment yang mana akan terganggu fikiran kita, kita dahulukan appointment tu. Kalau sekiranya kita boleh solat kemudian lah kita. Sebab itu kias dalam masalah ini ialah masalah makan. Nabi kata idza qudimal asya wa uqimatus salah fabda'u bil asya. Apabila dihidangkan makanan dan didirikan salat, maka dahulukan makanan. Bukan kerana makanan lebih afdal daripada salat, supaya fikiran kita tidak terganggu dengan makanan ketika salat. Melainkan kita dah kenyang lah, dah makan dah 6 pinggan, nak tambah yang ke-7 tak payah lah. Tapi kalau sekiranya kita teringat makanan orang dah hidang-hidang, oi rambang, jom kita tengok lauk punya bagus. Semayang pun kawan tu membaca panjang, kita pun tu imam ni tak ada surah lain ke time-time ni. Ada soalan yang kena jawab panjang, saya dah jawab sebahagian tentang ahli kitab. Nanti kalau ada masa ahli kitab ada banyak, cuba tengok dalam YouTube saya jawab ahli kitab. Saya suka update status yang baik-baik di Facebook, dan saya suka bila satu itu dislike ataupun share. Di-like bukan dislike. Adakah ini riak yang boleh menjejaskan pahala ikhlas? Kita suka orang sokong benda baik, takkan riak. Tapi kalau tengok aku punya pandai, sekali aku buat dia semua orang sokong. Itu riak lah. Tuan-tuan, riak ni semua orang ada. Ustaz tak ustaz, tok syekh tak tok syekh, kan? Semua orang ada. Tapi insan, dia baiki diri. Macam saya kata, Muhammad bin Munkadir kata, jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berjihad menentang nafsu aku 40 tahun sehingga dia tenang. Muhammad bin Munkadir adalah saleh. Kata Imam Malik, kami ziarah dia, tengok dia kami malu disebabkan kesalehan dia. Imam Malik malu. Ni bukan Malik kampung kita kan. Imam Malik malu kat dia. Tapi kata Muhammad bin Munkadir, 40 tahun aku lawan nafsuku supaya dia boleh istiqamah. Imam Zahabi kata, kami masa mula-mula mengaji, menuntut ilmu, tak apa ikhlas. Baiki bagi alhamdulillah Allah ikhlas. Kita tajdid. Kata Abdullah bin Mas'ud, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk bersama kami dan beriman seketika. Saya kata tuan-tuan, untuk ikhlas orang macam tuan-tuan senang. Tuan-tuan mai duduk, saya duduk atas ni, tuan-tuan lebih ikhlas. Tuan-tuan belum tentu orang yang cakap kat depan ni boleh ikhlas. Mungkin cakap kerana nak famous, masuk YouTube, kenal orang mai, kasi orang merah.
Hati tuan-tuan, muqallibal qulub, Tuhan membolak-balikkan hati. Kita minta ampun pada Tuhan dalam banyak keadaan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon redha-Mu daripada murka-Mu. Hati kita berbolak-balik. Dalam senyum kita kata ikhlas, mungkin kita riak. Orang yang duduk di tempat yang sebegini kadang-kadang lebih cepat untuk sombong, riak dan takabur. Tuan-tuan duduk di bawah sebenarnya. Tuan-tuan, manusia berjuang untuk ikhlas. Berjuang. Ia satu perjuangan yang beban untuk ikhlas. Terutama bila kita ternama. Orang ada nama. Tapi tuan-tuan bila duduk bersila di sini, tuan-tuan tidak perlu banyak tenaga untuk ikhlas. Syukur tuan-tuan, syukur. Syukur. Bukan hebat pun jadi orang ternama. Kok nak tambah pahala belum tentu. Ramai orang ternama masuk neraka. Ramai ahli syurga di kalangan orang-orang bawahan. Oleh kerana tuan-tuan, ikhlas benda besar dalam hidup. Ramai orang cakap pandai, pendakwah, ceramah pandai, baca hadis. Tapi untuk ikhlas, Tuhan saja yang tahu diri dia. Tajdid iman, baru iman kita. Sebab itu tuan-tuan, tolong doakan saya bagi ikhlas. Dan doa untuk orang bagi ikhlas. Bagaimana bersolat subuh bersama jemaah yang menetapkan kunut? Angkat tangan. Tidak baca kunut. Atau haruskah tangan tidak? Haruskah? Atau luruskan tangan, tidak baca apa-apa? Kerana mengingatkan hadis Imam. Okay. Orang tak baca kunut ni dia kafir ke apa? Tuan-tuan, ada dua kaul sekurang-kurangnya dalam masalah ini. Pertama, ada pendapat yang katakan baca kunut. Itu Imam Syafi'i. Yang kedua, ada pendapat yang menyatakan tidak baca kunut. Dalam mazhab yang Melayu Hambali dan seumpamanya Abu Hanifah dan sebahagian daripada qaul Malik. Malik juga ada qaul baca kunut. Okey. Kalau kita tengok dalam Bukhari memang kata qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul subh. Nabi kunut masa solat subuh. Kalau kita ambil hadis itu saja, kita akan keliru sikit. Sebab Anas kata Nabi kunut solat subuh, tapi Anas juga cerita Nabi kunut zuhur, asar, maghrib dan waktu yang lain. Sebab apa? Kunut ini bermaksud kunut nazilah. Itu yang kita faham. Ada hadis yang memang sebut Nabi kunut, tapi padanya ada rawi Abu Ja'far Ar-Razi dan sebagai ahli hadis tak terima tentang kedudukan rawi itu. Apapun dalam masalah ini, kita tak kata bid'ah, kita kata qaul yang lemah dan qaul yang kuat. Ahli hadis ramai yang cenderung Nabi tidak kunut subuh sentiasa. Dia pernah kunut subuh tapi merujuk kepada kunut nazilah. Imam Syafi'i juga hadis, tapi dia kata kunut. So ada dua pendapat. Kalau tanya saya berpendapat Nabi tidak kunut sentiasa pada subuh melainkan nazilah. So kalau tuan-tuan terus terang saya abang, semayang belakang saya tak kunut subuh. Kan? Cuma kalau tengok dia nak tangkap, sengat. Saya gurau. Orang tak semayang tak tangkap. Orang semayang subuh tak kunut kena tangkap. Pelik yang ajaib. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabi kunut ke tak? Tak, okey. Tak payah Masjidil Haram, Masjid Nabi. Tuan-tuan pergi Masjid India, dia kunut ke tak? Tak. Adakah Masjid India Wahabi?
Okey, kalau tanya saya kata saya tak kunut lah. Cuma bila imam kunut, soalannya bila imam kita kunut, ada dua kaul. Saya cadang kaul yang pertama, iaitu pendapat Ibn Taymiyah. Juga Al-Albani sama pendapat ni, siapa yang rajin baca buku Al-Albani, iaitu kita turut kunut bersama dengan imam, turut angkat tangan. Kerana innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Kita ikutlah, kita angkat. Ada kaul yang kata tak payah angkat, seperti pendapat Ibn Baz. Bahkan dia cadang sembahyang tempat lain lah. Saya ingat tak payahlah, di Malaysia nak sembahyang tempat mana kan. Dan jangan jadikan masalah kunut ni masalah, kerana ini bukan bid'ah tak bid'ah, ini masalah dalam mentarjihkan qaul, dalam mentarjihkan qaul. Dan janganlah kita ekstrim pula. Tu imam angkat tangan kunut, kita duduk subhanallah kat belakang. Tu lagi lah orang marah kan. Kita tak mau kunut, kalau kita sendiri tak payah kunut. Maka kalau kita tengok orang India, dia solat, orang yang mazhab Hanafi, dia solat dia memang tak angkat kan. Tak ada siapa kata dia sebab dia pakai baju Pakistan, jadi orang kata oh tak Pakistan. Tapi kalau dia tengok tuan-tuan Melayu punya tak angkat, ini wasabi Jepun mana. So saya rasa, tanya saya, kalau tu imam angkat tangan, saya cadang kepada tuan-tuan supaya angkat. Kalau ada kawan kita tak mau angkat, tak usahlah duk berkelahi kawan kita tu, tak apalah dia tak mau angkat. Cuma jangan tu imam duk angkat, dia tepuk tangan, sudah tu lain lah. Ada orang kadang-kadang tu pun masalah. Ada orang tak angkat sebelah dia jadi satu kampung teruknya, dia tak angkat. Anak dia tak sembahyang subuh tak apa, undi UMNO adakah lari akidah? Siapa punya soalan? Mana punya Sungai Limau mai sini? Dah menang, buat cara menang. Tuan-tuan, tak lari akidah ha? Masalah betul salah, setuju tak setuju satu hal, tapi saya tak setuju orang kata lari akidah. Oh, dia kata ada pemimpin tak betul. Tuan-tuan, bila kita sokong satu orang, bukan bererti kita sokong semua benda. Mungkin kita sokong beberapa pandangan DAP, bukan kita sokong semua benda kekufuran dia juga. Jangan nak samakan benda. Besok kita kiah kat orang kiah kat kita pula. Benda ni saya tak suka. Politik ni duk pi masalah nak kapi-kapi ni. Benda ni siapa yang dapat jadi good governance, siapa yang tak dapat jadi good governance, siapa yang urus negara dengan baik, siapa yang urus negara dengan cara yang tak baik, siapa yang terbukti dia zalim, Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu condong pada orang yang zalim, nanti kamu disentuh oleh api neraka. Itu je. Hatta kalau kamu condong pada orang yang zalim tu pun tak jadi kafir lagi, tapi berdosa lah. Taklah pi mana-mana masuk neraka je lah. Kan tu. Karut tak, bukan karut kau ni, karut internet ni, dia duk mari hadis merepek-repek. Ini khasiat cuka, disebut dalam hadis, tidak fakir sesiapa yang ada cuka di rumah. Tuan-tuan tahu ramai pemotong penoreh getah miskin fakir. Cuka getah dah ada orang. Cuka dia masuk, saya tahu lah, cuka dia masuk ni khal, Arab panggil khal. Khal ni dia cuka makan. Nabi ada cerita Nabi makan khal tu, tapi khasiat khal semua ni makan tak ada. Ada cuka di rumah jadi tak fakir tak ada. Ada hadis la jia'
Allah, man fi baitihi tamr la ji'ala. Siapa yang ada pada rumahnya, aku sama kau, siapa yang ada di rumahnya tamar, dia tidak ada kelaparan. Lebih kurang begitu hadisnya, tapi mungkin mafhumnya begitu. Tidak ada kelaparan orang yang ada tamar. Bukan maksud bila ada tamar tu bila ada tamar masuk rumah tu kenyang. Ada. Nabi bercakap dalam konteks. Maksudnya dalam konteks Malaysia, rumah kalau ada berah tak lapar. Nabi cakap dalam konteks Madinah. Ramai kalangan Habib dan tarekat mendakwa Rasulullah hadir dalam majlis mereka. Tapi semalam 2 tempat, tarekat 5 tempat. Dia hadir satu. Tuan, subhanallah. Kita nak habaq kat orang kata kita mimpi jumpa Nabi pun malu. Tengok tak padan dengan diri kita. Kalau pun kita mimpi kan. Orang senang. Nabi mai majlis saya. Saya pun tak faham. Semua orang kata belajar sufi ni nak jadi tawaduk. Jadi jiwa merendah diri depan Allah. Tapi kadang-kadang tengok konon pergi belajar tarikat sufi, tapi macam jadi macam tak tahu kamu tak usah buat dakwaan ini. Kalau semua orang boleh dakwah Nabi mai dalam majlis dia, Asy'ari Arkam dakwah dah. Asy'ari Arkam dakwah Nabi mai dalam majlis dia, dia siap rakam lagi. Kalau manusia dibenarkan buat dakwaan ni, rosak nama Nabi. Dulu ada satu orang, dia ceramah, dia kata, saya rasa Rasulullah sedang hadir. Macam mana? Dia bau kemian. Jin pun bau kemian. Jadi manusia, saya cerita tuan-tuan, Syekh Rejab kan Syria kan, yang muka Tuhan lah. Tanya dia, ya Syekh Rejab, ma ra'aita fi manam. Syekh Rejab, kau tengok apa dalam mimpi? Ra'aitullah azza wa jalla, aku tengok Allah dalam mimpi. Wajib syarat. Syekh tanya, Syekh Rejab anak murid dia. Anak murid kat ni depan Allah tak kira dengar. Kaifa wajhullah, macam mana rupa Allah? Syekh tanya. Syekh kata, anak murid dia kata, ni di Syria, wajhullah tamam misli wajhi Syekh, muka Allah sebiji macam muka Tok Syekh. Anak murid kata apa? Allah. Tuan-tuan, Islam datang untuk bagi kita cerdik, bukan untuk bagi kita bodoh. Bagaimana para sahabat dan Nabi mengetahui susunan ayat Quran, susunan Quran? Kerana ketika turun dia tak sama. Nabi Jibril baca balik kepada Nabi dalam bulan Ramadan itu, dia baca dan dia kata ij'alu ayatu kadza fi ba'da kadza fi kadza, jadikan ayat ini selepas ayat ini selepas ayat ini. Itu yang dikatakan Nabi tadarus dengan Jibril. Apakah maksud khalaf? Ini panjang, nanti saya sekali lagi sana. Apakah perbezaan Maulana dan Habib? Maulana tuan-tuan, seronok dengan manusia pakat. Tuan-tuan, saya macam inilah, saya anugerahkan gelaran Habib kepada tuan-tuan semua. Saya bagi ijazah Habib bulan ni. Habib, tuan-tuan, Habib ni maksud kekasih. Tapi jangan panggil sama-sama lelaki ya. Yang panggil kat suami kita, ya Habibi. Orang tanya siapa Habib saya? Ni lah Habib saya, suami kita kan. Kita mana Habib, kita Habibati kita, isteri kita. Habib, Maulana ni gelaran masyarakat buat kemudian, macam ustaz. Mana ada orang panggil
Nabi kata, kita silakan Ustaz Maulana Umar bin Khattab sila berucap. Mana ada, kita je pandang kemudian kita buat, kan? Sayyidina Ali itu keturunan Nabi, Hasan dan Husain keturunan Nabi. Ada pernah dengar sahabat panggil Habib Hasan dengan Habib Husain? Pernah dengar? Tak ada. Nak panggil tak apalah, saya tak kata salah pun. Sagi gaduh salah pula, istihad perang sabir pula. Panggil lah Habib Barun, tapi tak payahlah. Kadang-kadang orang ni, kita lah tak, apa kita ni orang muda ni cakap, manusia buktikan kemampuan kita. Kalau kita nak buktikan kemampuan dengan diri kita sendiri, ya. Kalau kita satu orang manusia yang berkualiti, yang bagus, kita tak cerita ke orang, orang dengar kita, orang tengok kita, orang tahu kita bagus dan berkualiti. Kita tak perlu pihak bang, hantar aku siapa? Hantar tok aku siapa? Hantar tok ni aku siapa? Hantar kemarin aku mimpi apa? Tak payah. Kalau kita orang soleh, orang sebut sebagai orang soleh. Dan Allah tahu kita soleh ataupun tak. Allah tahu. Akhirnya semua ni habaan mansura, benda yang tak kekal pun. Agama ajar kerendahan diri, bukan kerendahan tu dalam erti kata entah bubuh nak, kerendahan jiwa kita. Kalau entah pakai, sebab tu saya cadangkan baca Talbis Iblis. Baca Talbis Iblis, kan? Apa Ibnu Jauzi kata? Sebahagian orang pakai pakaian kerohanian nak bagi orang tahu kata dia ahli kerohanian. Berjalan dengan memegang buah tasbih nak bagi orang tahu kata dia sedang bertasbih. Sembunyikan ibadat enta antara enta dengan Tuhan. Antara enta dengan Tuhan. Kita bersolat di masjid atau surau, lepas solat mereka berzikir ramai-ramai, berdoa, boleh atau tidak? Saya tidak akan tidak akan angkat tangan bersama mereka. Adakah saya dikira sombong? Tak tahu. Lah soalan. Tak. Dia sombong mana saya kenal dah. Macam ni. Saya tengok siapa, saya sebut baru ni dalam di mana di IQ saya jawab soalan ni. Saya tengok ada siapa ustaz mana lebut dalam TV kata dalam hadis Nabi kata siapa yang tak berdoa bersama ramai-ramai bersama dengan imam maka dia tu orang sombong, munafik apa semua. Pertama, tak ada hadis yang macam tu. Wallahi. Kalau ada, tentulah ulama jadikan doa bersama dengan imam menjadi wajib. Tengok Imam Syafi'i kata apa dalam kitab dia bila dia bahas benda ni. Imam Syafi'i dia petik hadis Ummu Salamah kata Nabi selepas daripada salat makatha qalilan, dia duduk sekejap. Ibnu Syihab kata aku berpendapat Nabi duduk sekejap kerana Nabi nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya tak bercampur dengan orang lelaki. Kemudian Imam Syafi'i sebut riwayat Ibnu Abbas, kana raf'us saut ba'da insiraf an-nas min as-salat fi ahdi Rasulillah. Adapun angkat suara selepas daripada solat tu berlaku pada zaman Nabi dengan takbir dan tan. Imam Syafi'i rumus. Kata Imam Syafi'i, wa akhtarul imani lil imam wal ma'mum an yukhfiya bidzikr. Aku pilih untuk imam dan makmum supaya mereka itu mendiamkan zikir, yukhfiya dzikr, untuk mereka itu memperlahankan zikir, kecuali jika imam mau an yuta'allama min, untuk orang belajar daripada dia. Fa idza tu'allima min fasir, maka apabila orang telah belajar daripada dia maka dia perlahankan. Kemudian Imam Syafi'i kata Nabi SAW tu selepas daripada semayang, kadang-kadang dia duduk sekejap berzikir, kadang-kadang dia tidak berzikir, dia terus bangun, kadang-kadang dia tunggu sekejap bagi orang perempuan pergi, macam-macam benda dia buat. Dia kata
Kadang-kadang dia kuatkan zikir kerana dia mau orang belajar. Kalau kamu bertanya aku, kata Imam Syafi'i, seperti apa? Nescaya aku jawab, kata Imam Syafi'i, seperti mana dia pernah sembahyang di atas mimbar. Dalam riwayat hadis Nabi pernah sembahyang atas mimbar. Kenapa dia sembahyang atas mimbar, kata Imam Syafi'i? Kerana dia mau makmum di belakang tengok macam mana cara dia sembahyang. Kerana orang belakang tak nampak. Bila dia nak sujud, dia tunduk, dia unuk ke belakang. Masa dia nak rokok pun dia rokok atas mimbar. Dalam hayat dia bukan duduk sembahyang atas mimbar. Tapi dia sembahyang atas mimbar bila time dia nak bagi orang belajar. Demikian kata Imam Syafi'i, imam mengangkat suara dia apabila dia nak bagi makmum belajar. Apabila mereka telah belajar, dia tak perlu angkatkan suara. Seperti mana Nabi dia katakan. Maka dengan itu aku suka, maka makmum, orang yang sembahyang, selepas sembahyang boleh pergi terus. Ataupun boleh tunggu sebentar. Dia boleh pergi selepas daripada imam bagi salam, kata Imam Syafi'i, ataupun tunggu sebentar bersama imam. Jika dia tunggu sebentar sehingga imam pergi, itu lebih aku sukai. Itu kata Imam Syafi'i. Dalam kitab ada Al-Um. Itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab Syafi'i. Ini bukan Syafi'i lain ni. Syafi'i yang Syafi'i ada pahabang, kita pun tak tahu Syafi'i ni yang mana satu. Ini teks Imam Syafi'i. So itu teks dia. Jadi kalau siapa nak duduk lah. Nak kata orang bangkit telah jadi setan, jadi apa, dia kata tak doa. Bukan tak doa. Setengah orang dangkal pengetahuan dia. Solat maksud apa? Solat maksud doa. Masa kita sujud doa tak? Dia kata mana doa? Saya tak erti bahasa Arab. Hang punya masalah jangan omai kat orang. Pertama, manusia boleh doa lah dalam bahasa yang dia erti. Kemudian, selepas manusia bagi salam, bagi tasyahud. Tasyahud ni tuan-tuan panggil tahiyat kan? Tahiyat lah. Tahiyat. Tasyahud ataupun tahiyat. Kita disuruh berdoa. Nabi kata summa du'u ma badalah dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat An-Nasa'i. Kemudian dia doa lah apa yang dia mau. Dan sebagian riwayat summa yatakhayyaru minal kalami ma sya'. Kemudian dia pilih lah apa yang dia nak doa. Kemudian dia bagi salam. Doa yang mustajab, doa selepas daripada tahiyat sebelum memberi salam. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berpendapat hatta salatul istikharah, dia berpendapat doa istikharah itu diletak selepas tasyahud sebelum beri salam. Itu pendapat yang dia beri. Kalau kita nak letak lepas tu pun tak apalah. Ada dua qaul dalam masalah tu. Tapi ertinya janganlah bila tengok orang tu bangkit nak pergi kerja, tengok tak doa langsung. Mana hang tahu? Hang doa. Tadi saya doa dengan Tok Imam. Tok Imam doa apa? Mana saya tahu? Tanya dia. Jadi dia kata kat orang, dia pun tak tahu. Siapa nak doa, doalah. Janganlah berkelahi dalam masalah ni. Tetapi jika ditanya kita, ada tak mana-mana riwayat yang menunjukkan Nabi selepas semayang? Nabi semayang sehari 5 kali. Sepanjang umur dia semayang dipardukan. Ada tak Nabi doa bersama dengan imam makmum ramai-ramai selepas solat fardu? Dalam mana-mana riwayat yang sahih? Jawapannya tak ada. Oh, kami nak buat juga. Ikut hang lah. Tapi hang tanya ada riwayat ke tak? Tak lah. Hang nak buat juga, terpulang lah. Jadi sahabat tak doa lah. Mereka doa lah. Nabi ajak mereka doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia doa lepas semayang. Duburus salah. Dan doa bukan semesti angkat tangan. Kadang-kadang Nabi angkat, kadang-kadang Nabi tak angkat. Orang kata mana boleh doa tak angkat tangan? Ada. Kita doa macam sujud, mana angkat tangan? Takkan tinggal macam tu. Cuba fikir anda. Doa masa khutbah tidak angkat tangan. Khatib bila dia nak doa masa khutbah, dia tak angkat tangan. Sahabat tengok pada zaman Bani Umayyah, mereka angkat tangan. Qabbahallahu tilka yadain. Allah Ta'ala musnah huduhkan
Bukan musnah, hulurkan tangan itu. Ini dalam riwayat Muslim. Al-Imamun Nawawi rahimahullah syarah hadis ini kata bahawasanya maka mazhab Syafi'i dan mereka yang bersama dengannya menyatakan khatib tak angkat tangan masa doa. Tok khatib hak zaman dulu dia tak angkat tangan. Betul. Hak zaman lah. Sebenarnya hak dulu lebih pandai lagi Syafi'i pada sekarang. Sebenarnya dia berkata ni tak angkat. Ada qaul angkat dalam mazhab Malik tapi sebenarnya tak angkat. Habis itu tak doa lah. Sebab saya kata setengah orang dia ingat semua mesti angkat. Kita nak doa makan, tak angkat tangan. Setengah orang dia buat doa pasal kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan filem kan, TV. Sebahagian orang agama lain dia tak makanan keliling dia doa dia angkat tangan. Sebenarnya Nabi doa tapi bukan setiap kali Nabi angkat tangan, tak, doa lah. Maka doa. Kita nak masuk tandas, kita baca, kita isti'adzah. A'udzubillah minal khubsi wal. Tak payah kita angkat tangan depan tu bukan Kaabah. Setengah orang menghadap ke tandas tapi doa. Tu doa. Jadi ada tempat Nabi angkat, ada tempat yang tapi bila doa penting, personal, masalah Nabi angkat. Tentu ada masalah anak, masalah apa, lepas sembahyang serius, angkat tangan, doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita sekalian. Alhamdulillah tak ada suara pun boleh tak. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan doa saya bagi sihat sikit. Saya ada belakang sakit sikit, jadi duduk lama tak boleh. Biasanya sakit belakang kena pergi Germany, tapi saya tak gurau. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah pada bulan hadapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.